Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar, sama ada pelajar baru ataupun pelajar yang telah lama berada di SMK Tun Aminah. Selamat kembali ke sekolah. Baiklah, pada hari ini saya, Cikgu Azia, Cikgu Disiplin di sini, akan memberikan sedikit taklimat tentang disiplin di SMK Tun Aminah. Baiklah, pertama sekali saya ingin menyentuh tentang pendaftaran murid baru. Borang maklumat murid iaitu borang APDM perlu dilengkapkan dengan mengisi jumlah pendapatan, nombor telefon bimbit dan alamat terkini. Dan sekiranya murid anak yatim atau miskin atau OKU berdaftar, sila maklumkan kepada guru tingkatan ataupun penolong kanan HEM. Mengapa borang maklumat murid iaitu borang APDM ini perlu dilengkapkan dengan mengisi jumlah pendapatan terkini? Kerana ini akan memudahkan guru untuk mengesan para pelajar yang memerlukan bantuan. Jadi apabila terdapat apa jua jenis bantuan daripada luar, cikgu akan dapat mengesan dengan segera pelajar-pelajar yang memerlukan. Seterusnya, saya ingin menyentuh sedikit tentang buku kehadiran murid. Ketua tingkatan atau penolong, sekiranya ketua tingkatan tidak hadir, mesti mengisi buku kehadiran murid pada setiap awal pagi sebelum pukul 8.30 pagi bagi sesi pagi dan sebelum pukul 2 petang bagi sesi petang di bilik register. Dan nama murid hendaklah ditulis dengan nama penuh. Kalau boleh, jangan tulis nama singkatan, tulis nama penuh bagi mengelakkan guru-guru tersalah tanda. Mana tahu ada dua nama Umairah dalam satu kelas tu, jadi tulis nama Umairah tu betul-betul Nur Umairah ke, Siti Umairah ke dan sebagainya lah. Kita beralih pula pada pengurusan dan organisasi kelas. Jadi apabila murid-murid telah hadir ke sekolah untuk sesi bersemuka nanti, setiap kelas perlulah melantik pemimpin pelajar bagi setiap kelas. Jawatan kuasa kelas yang merangkumi ketua kelas, penolong ketua kelas, bendahari, setiausaha serta jawatan-jawatan kuasa yang lain perlu menyelaras penyediaan perkara-perkara berikut. Yang pertama, susun atau meja pembelajaran abad ke-21 dan yang kedua, penyediaan jadual waktu, jadual tugas, pelan kedudukan kelas, sudut bacaan kelas, pelan laluan kebakaran, misi dan visi sekolah perlu ditampal di papan kenyataan. Yang kedua, kebersihan kelas. Jadi murid perlu membuang sampah di tong sampah yang besar pada setiap hari sebelum waktu balik. Ini adalah rutin yang perlu diamalkan pada setiap hari. Baiklah, terdapat beberapa tindakan disiplin yang boleh diambil oleh pihak sekolah setelah amaran diberikan, iaitu yang pertama, pembuangan sekolah, yang kedua, penggantungan sekolah, ketiga, penahanan atau detention, yang keempat, denda, 5, mencatatkan di sijil berhenti dengan kelakuan memuaskan, 6, amaran, 7. Tuntutan ganti rugi ke atas kerosakan harta sekolah, yang ini untuk vandalism dan direkodkan dalam SSDM. Secara amnya, setiap pelajar perlulah mematuhi segala peraturan yang terkandung dalam peraturan sekolah. Yang kedua, pelajar hendaklah pada setiap masa menghormati guru-guru, kaki tangan sekolah, pengawas-pengawas dan rakan-rakan. Dan yang ketiga, setiap pelajar tidak boleh berkelakuan secara yang dianggap ingkar perintah atau arahan pengetua, guru-guru
atau pengawas-pengawas. Setiap pelajar juga tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah atau kawasan sekolah tanpa kebenaran guru atau pengetua. Seterusnya, setiap pelajar juga tidak boleh berkelakuan tidak sopan sama ada di luar atau di dalam sekolah. Yang kedua, mengugut atau menyeksa mana-mana individu atau senang dipanggil membuli. Yang ketiga, melakukan perbuatan vandalism iaitu merosakkan harta benda sekolah. Dan yang keempat, mengganggu ketenteraman dan perpaduan sekolah. Seterusnya, saya sentuh pula tentang larangan. Boleh rujuk muka surat 65 hingga 69 buku peraturan sekolah. Yang pertama, pelajar dilarang menggunakan telefon awam di dalam kawasan sekolah sewaktu sesi pembelajaran berjalan. Jika terdapat urusan kecemasan, penggunaan telefon awam adalah dengan kebenaran guru. Yang kedua, penggunaan cecair pemadam liquid paper adalah dilarang sama sekali di sekolah. Yang ketiga, telefon bimbit atau handphone adalah dilarang sama sekali untuk dibawa ke sekolah. Dan yang keempat, semua jenis peranti perlu mempunyai slip perakuan kebenaran membawa peranti dan peranti yang dibenarkan untuk dibawa dan adalah ditentukan oleh pihak sekolah seperti komputer riba, tablet personal komputer, peranti audio, iPod atau peranti ciptaan baru yang lain yang menyamai fungsi komputer riba. Yang ini perlu mempunyai slip perakuan kebenaran membawa peranti. Seterusnya, saya ingin menyentuh tentang etika pakaian rasmi dan kelengkapan sekolah. Bagi pelajar perempuan, baju. Pelajar non-Muslim, blaus putih, pinafore biru muda yang menutupi bahagian lutut. Tidak ketat. Yang kedua, pelajar Muslim, baju kurung putih berpesak paras lutut dan berkain ropol biru muda dan bertudung melepasi bahu dan bahagian hadapan mesti mencecah pusat dan anak tudung berwarna putih. Pelajar yang memakai baju kurung diwajibkan memakai anak baju atau kamisol dan kain dalam. Bagi kasut dan stokin pula, kasut kanvas berwarna putih atau hitam bertapak getah tidak bertumit. Tidak mempunyai apa-apa lambang atau simbol kecuali lambang atau simbol berwarna putih hitam. Stoking berwarna putih atau hitam melepasi buku lali. Sekiranya pelajar memakai kasut putih, maka stoking putih. Kalau pelajar memakai kasut hitam, maka stokin hitam. Saya rasa ramai yang telah memakai kasut hitam pada tahun ini. Okey, di sini terdapat beberapa contoh pemakaian uniform sekolah yang betul. Jadi boleh lihat dan teliti cara pemakaian pakaian sekolah yang betul. Seterusnya, pelajar diwajibkan memakai pakaian yang lengkap, bertali leher bagi pelajar non-Muslim, berlencana, tanda nama, memakai stokin dan kasut. Sekiranya terdapat pelajar yang kurang berkemampuan, bolehlah berjumpa dengan guru tingkatan, guru disiplin atau penolong kanan HEM untuk kita berbincanglah bagaimana boleh membantu. Yang kedua, pelajar perlu memastikan uniform sekolah tidak ketat, tidak jarang, tidak berfashion, tudung melepasi dada, anak tudung putih dan tidak bermakeup. Jadi tolong jangan datang ke sekolah memakai makeup. Yang ketiga, pakaian semasa menghadiri aktiviti co-curriculum, baju, t-shirt,
satu murid satu sukan atau baju koko atau baju sukan, seluar sukan, berkasut putih atau hitam dan memakai tudung putih. Saya akan sentuh sedikit tentang kekemasan dan kebersihan diri. Bagi rambut pelajar perempuan, hendaklah sentiasa dijaga rapi dan bebas daripada masalah kesihatan atau sebagainya. Tidak mewarnakan rambut dan pelajar berambut panjang melepasi bahu. Hendaklah mengikat rambut menggunakan getah berwarna hitam. Yang kedua, kuku dan wajah. Pelajar dilarang berkuku panjang. Yang kedua, pelajar dilarang mewarnakan kuku. Yang ketiga, sekali lagi, saya ingin ingatkan pelajar perempuan dilarang bersolek, memakai apa-apa jua seperti gincu atau pemerah pipi dan mencukur kening. Seterusnya, kebersihan pakaian dan kelengkapan sekolah. Pelajar hendaklah sentiasa memastikan kebersihan baju atau apa-apa jua kelengkapan sekolah pada setiap masa. Seterusnya, penyakit berjangkit. Bagi pelajar yang telah disahkan mengidap penyakit berjangkit dan tidak berbahaya, hendaklah mematuhi arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak hospital atau sekolah. Bagi pelajar yang disahkan mengidap penyakit berjangkit yang berbahaya, hendaklah mematuhi arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak hospital atau sekolah. Ini adalah langkah berjaga-jaga. Seperti yang kita tahu sekarang kita telah dilanda wabak COVID-19. Jadi kita semua hendaklah berhati-hati. Saya akan terangkan pula tentang kehadiran murid. Jadi kehadiran merupakan satu elemen pentinglah dalam menentukan kemenjadian murid. Ponteng bermaksud tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan sering dikaitkan dengan isu murid yang tidak berdisiplin dan bermoral rendah. Jadi kita boleh nampak dekat dalam gambar tu skor kepada kehadiran. Skor 1 hingga 5. Jika skor para pelajar 80% ke bawah maka sangat lemah. Jika 95 ke atas sangat baik. Jadi kita akan keluarkan, sekolah akan keluarkan surat amaran mengikut jumlah hari ponteng. Iaitu 3 hari amaran pertama, 10 hari berturut, amaran kedua, 17 hari berturut, amaran ketiga dan 31 hari amaran keempat atau buang sekolah. Manakala untuk ponteng tidak berturut, jumlah hari ponteng 10 hari amaran 1, 20 hari amaran 2, 40 hari amaran 3 dan 60 hari amaran keempat atau buang sekolah. Dasar umum disiplin. Spot check akan dijalankan dari semasa ke semasa oleh guru disiplin, guru bertugas, guru tingkatan, guru mata pelajaran dan pengawas. Barangan larangan yang dirampas akan disimpan di bilik penolong kanan hand. Barang rampasan yang mahal seperti telefon bimbit hanya boleh dituntut oleh ibu bapa atau penjaga pelajar selepas berjumpa dengan penolong kanan hand, iaitu 1 minggu selepas rampasan. Kehilangan barang-barang berharga adalah di bawah tanggungjawab pelajar sendiri. Seterusnya, pelajar tidak dibenarkan menjalankan aktiviti sendiri di sekolah tanpa pengawasan guru. Kemudian, pelajar juga tidak dibenarkan berada dalam kelas selepas sesi persekolahan dan ketika hari cuti, melainkan bersama guru. Pelajar hanya dibenarkan menjalankan aktiviti di dewan terbuka atau di hadapan pejabat. Yang ketiga, sebarang perbuatan menjolok mata seperti berdua-duaan, merokok, merempit dan lain-lain dianggap menjatuhkan nama baik sekolah. Jadi ini adalah termasuk dalam kes berat disiplin. Saya ingin menyentuh sedikit tentang buku teks. Semua pelajar warga negara Malaysia layak menerima SPBT ataupun skim pinjaman buku teks. Oleh itu, pelajar dilarang sama sekali untuk meninggalkan buku teks di dalam kelas. Jadi apa tindakan yang saya akan buat? Saya akan merampas dan pelajar tersebut akan dikenakan denda.
Seterusnya saya ingin sentuh pula tentang rawatan murid. Sekiranya terdapat pelajar yang tidak sihat ketika berada di sekolah, ya, bukan sebelum datang ke sekolah dah rasa tak sihat, awak tetap hadir tak boleh. Kalau awak dah demam dekat rumah, seelok-eloknya awak ambil cuti. Ini untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Jadi, jika pelajar tersebut sakit di sekolah, apa jua sakit, jadi pelajar tersebut perlu berjumpa dengan guru bertugas untuk mendapatkan surat rawatan di bilik HEM. Surat rawatan tersebut akan ditandatanganilah oleh guru bertugas atau penolong kanan HEM. Jadi sekiranya pelajar mengalami simptom yang serius seperti muntah-muntah, cirit-berit, penyakit berjangkit dan sebagainya, guru bertugas atau pelajar akan menghubungi ibu bapa atau penjaga untuk mendapatkan rawatan lanjut dan dibenarkan pulang. Sekiranya pelajar ingin berehat saja di dalam bilik rawatan juga, boleh. Minta kebenaran daripada guru bertugas. Atau sekiranya pelajar tersebut adalah pelajar asrama, guru bertugas akan memaklumkan kepada penyelia asrama ataupun warden yang bertugas. Seterusnya, saya ingin terangkan tentang sistem sasiah diri murid iaitu SSDM. Ini adalah satu sistem yang telah digunapakai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memantau tahap disiplin para pelajar di seluruh Malaysia. Apa itu SSDM? SSDM ialah sistem pengurusan sasiah KPM yang mementingkan amalan baik sebagai usaha menggalakkan amalan serta nilai-nilai murni dalam kalangan murid di samping menguruskan salah laku disiplin seseorang murid agar boleh dinilai dan dibantu ke arah kecemerlangan budi pekerti. Terdapat dua asas sasiah iaitu amalan baik dan juga salah laku disiplin. Amalan baik adalah tingkah laku positif yang dilakukan dan direkodkan sebagai amalan baik dalam SSDM. Kemudian salah laku disiplin, tingkah laku negatif yang direkodkan sebagai salah laku disiplin dalam SSDM. Jadi kalau kita nampak dekat situ ada tambah dan tolak, maksudnya tambah adalah nilai tambah dan tolak adalah tolak merit daripada sistem. Baiklah, apa contoh amalan baik yang boleh dilakukan oleh pelajar? Yang pertama, sukarela membantu guru. Yang kedua, melaporkan kes salah laku murid. Yang ketiga, melaksanakan kerja-kerja landscape. Yang keempat, mengemas dan menyusun bilik khas. Yang kelima, kerja-kerja mengecat. Dan yang keenam, menyertai program UBK ataupun unit bimbingan dan kaunseling. Pastikan anda melibatkan diri dalam aktiviti amalan baik dan mohon pelibatan anda direkodkan di dalam SSDM. 5 klasifikasi sasiah. Yang pertama, terpuji. Yang kedua, amat baik. Yang ketiga, baik. Yang keempat, perlukan perhatian. Dan yang kelima, memerlukan perhatian serius. Baiklah, ini adalah carta ahli am pengurusan sistem salah laku disiplin murid SSDM. Jadi, guru akan melapor amalan baik. Kemudian amalan baik itu akan mempengaruhi prestasi sasiah. Jika guru melaporkan kes salah laku, saya sebagai guru disiplin akan menyiasat kes. Jadi, jika tiada bukti, jadi kes tiada asas. Jika ada kes, ada bukti, jadi kita akan panggil, unit disiplin lah, akan panggil pelajar tersebut untuk membela diri. Dan sekiranya alasan yang diberikan tidak munasabah ataupun diragui, jadi unit disiplin akan mencadangkan hukuman, sah hukuman, melaksanakan hukuman, kemudian kita akan failkan surat dan pelajar tersebut akan dihantar ke kaunseling. Dan semua ini akan mempengaruhi prestasi sasiah yang saya sebutkan tadilah, yang ada 5 tadi. Dan yang terakhir sekali, saya akan menerangkan sedikit tentang kantin sekolah. Sekiranya makanan yang dibeli basi atau tidak elok, murid perlu membawa makanan tersebut
dan berjumpa dengan guru jawatan kuasa kantin supaya tindakan segera dapat diambil. Sekiranya tidak berjumpa dengan guru jawatan kuasa kantin, murid boleh berjumpa dengan penolong kanan HAM ataupun penolong kanan sesi petang. Dan akhir sekali, tolong jaga kebersihan kantin sekolah. Sekian saja taklimat disiplin SMK Tun Aminah. Jadi saya selaku guru disiplin amat-amat mengharapkan kerjasama pelajar untuk tidak melanggar peraturan sekolah dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Jadi kita sama-samalah menjadikan suasana di sekolah kondusif untuk awak semua dapat belajar dengan selesa dan tenang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.